Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita kembali bersambung dengan video yang kedua kita, PDPR kita hari ini. Macam saya janjikan, kita dah tamat video pertama, baru je korang selesai tengok tadi, iaitu bab 11. Maka kita masuk sedikit bab 12 pada hari ini untuk video yang kedua. So, bab ke-12 adalah dengan tajuk sumber air. So dengan ini bila kita masuk bab 12, maksudnya kita cuma tinggal satu bab saja lagi, iaitu bab 13. So cikgu, baru bulan 9, baru bulan 10 cikgu, takkan dah habis bab dah. Kalau dah habis bab pun tak apa, kita boleh gunakan untuk revisi, iaitu kita ulang kaji. Ataupun korang kena ingat saya masih menunggu, mungkin kita akan ada peperiksaan akhir tahun. So bila peperiksaan akhir tahun, maka anda akan dikehendaki melakukan kerja khusus kerja khusus. Kita akan bincang dulu macam mana kerja khususnya, nanti nak hantar macam mana kita tak tahu lagi macam mana, pening juga tu 10 kelas. Okey. So markah exam hari tu, siapa yang tertanya-tanya, nanti saya akan letakkan dalam grup lah pada kehadiran tu. Kalau korang perasan, minggu lepas ada beberapa kelas saya hitamkan kan. So itu sebenarnya markah exam. So mungkin minggu ni saya buka lah, bagi anda tengok lah markah exam masing-masing lah. So terpulang pada anda lah Okay. So kita teruskan. Saya tak nak ambil masa panjang untuk video kedua. Saya cuba, sebab saya dah guna tadi lebih kurang setengah jam. So video ini sepatutnya takkan lebih setengah jam lah, sepatutnya lah. Okay. So kata kunci keempat adalah kelemahan. K-E-L-E-M-A-H-A-N. Kelemahan. Okey. Kita teruskan ke pengajaran bab 12, iaitu sumber air. Tengok sumber air. Apa yang anda akan diterangkan berkaitan dengan sumber air? So sumber air adalah yang pertama. Oh, kenapa keluar gini? Patutlah korang tak nampak apa pun. Okey, sumber air yang pertama adalah jenis-jenis sumber air. Nampak di skrin? Jenis-jenis sumber air yang anda akan diterangkan. Yang pertama adalah Malaysia. Malaysia tu negara kita jangan tersilap pula Malaysia negara kita menerima jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Ya, tak dapat dinafikan. Tengok Pasir Gudang. Tiba-tiba pagi hujan, tiba-tiba petang hujan, tengah panas hujan. Ada juga time tak dapat hujan kan. Tapi kadang-kadang tak hujan pun dia datang gelap kat langit kan, turun sekejap. So berlaku hujan. Malaysia ini menerima hujan yang banyak menerima hujan yang banyak sepanjang tahun, iaitu kira-kira 2,500 mm hingga 3,000 mm setahun. Tu nilai yang kuantiti yang sangat banyak perbandingan dia tu. So Malaysia orang kata orang kata apa macam kalau cakap Malaysia ni tak cukup air hujan, tipu lah. Hujannya memang sangat-sangat banyak Okey, seterusnya tengok tu hujan nampak tak? Tengah bawa motor hujan, bawa kereta hujan, jalan kaki pun hujan. So hujan memang banyak berlaku di Malaysia. Malaysia kaya dengan dua sumber air. Air-air yang kita guna seharian air yang kita guna seharian itu, Malaysia sebenarnya kaya dengan dua sumber, iaitu air permukaan dan air bawah tanah. Ada dua, ingat. Sumber air di Malaysia ada dua. Kalau dalam exam keluar, tolong ingat. Sumber air di Malaysia ada dua. Satu namanya air permukaan. Yang kedua air bawah tanah. Cikgu, yang kita guna seharian ni cikgu, air apa? Itu yang kita gunakan seharian adalah air permukaan, yang kita dapat daripada sungai, mengalir daripada empangan, melalui proses masuk ke batang paip. Itu semua air permukaan. Air bawah tanah ini sebenarnya kita kena cari gali. Air itu berada di bawah lapisan tanah yang sangat tinggi. Sebenarnya air bawah tanah ini lagi banyak daripada air permukaan. Tapi kita Malaysia tak menggunakan air bawah tanah sangat. Okey. So kita tengok teruskan Okey. So
Sumber air permukaan adalah sumber air utama dan sebahagian kecil sahaja sumber air bawah tanah digunakan. Memang ada yang masih menggunakan air bawah tanah. Kalau kita tengok dulu-dulu kita balik kampung. Kat kampung menggunakan perigi. Perigi itu digali tanahnya ke dalam, maka keluarlah air bawah tanah. Itu adalah air bawah tanah. Okey. So penggunaan perigi itu menggunakan air bawah tanah itu. Tapi tak ramai. Sekarang ni semua menggunakan air paip. Air paip itu adalah sumbernya adalah air permukaan. Okey. So seterusnya. Jenis-jenis sumber air. Okay, jenis-jenis sumber air. Air permukaan. Okay, air permukaan. Yang pertama, anda kena faham apa itu air permukaan. Okay, air permukaan adalah air yang didapati di permukaan daratan. Yang kita nampak pada permukaan. Kita berada di atas tanah tahu. Kita berada di permukaan tanah. Kita berdiri di atas tanah ini. Mana-mana air yang kita nampak di permukaan ini, itu adalah air permukaan yang kita nampak. Okay. So, apabila hujan turun, air hujan akan mengalami beberapa proses hidrologi seperti intersepsi dan infiltrasi. Perkataan dia. Apa itu intersepsi? Okey. Dua kejadian. Bila hujan turun dengan lebat. Pertama sekali hujan turun kena pada kawasan tanah. Contohnya saya ambil kawasan tanah lah. Hujan turun kena kawasan tanah, airnya bertakung. Okey, airnya bertakung. Itu kejadian pertama. Yang kedua, hujan turun kena kawasan tanah, airnya tak ada, terus meresap dalam tanah, terus hilang. Dua kejadian. So yang mana? Intersepsi adalah di mana air yang bertakung tadi. Air itu tidak diserap ke dalam tanah. Air itu bertakung di permukaan tanah, maka itu dipanggil intersepsi. Manakala infiltrasi, infiltrasi adalah di mana air itu meresap ke dalam tanah. Dia tidak bertakung di permukaan tanah. So, intersepsi dan infiltrasi. Dua keadaan. Okey, seterusnya. Air hujan akan mengalir di permukaan bumi sebagai air permukaan yang akan sampai ke sistem saliran seperti sungai, empangan dan tasik. Air hujan yang turun tadi, dia mengalir. Dia tak diserap tanah. Dia berada di permukaan dan dia mengalir ke longkang lah kali mengalir pergi ke sungai, empangan dan tasik dan sebagainya. So itu adalah dinamakan air permukaan. Yang diserap di tanah itu lain dah. Okey, yang mengalir tadi terus mengalir, yang itu adalah air permukaan. Okey, seterusnya. Ini air yang mengalir terus ke empangan dan digunakan di empangan. Okey. Sungai merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian. Sungai macam kita tahu kegunaan harian domestik. Okey, kita buat macam-macam kegunaan harian. Mandi, gosok gigi, memasak, basuh pakaian, basuh baju dan pelbagai lagi. Kan, semuanya kita menggunakan air. Itu adalah kegunaan harian. Kegunaan industri. Kegunaan industri adalah kilang-kilang juga memerlukan air untuk kegunaan di kilang. Okey, dan sumber pengairan bagi pertanian. Pertanian, tanam antara tumbuhan yang memerlukan air yang banyak. Sawah padi memerlukan air yang banyak. So, air permukaan ini disalurkan ke kawasan-kawasan pertanian untuk digunakan di kawasan pertanian. Okey, so kegunaan harian, tengok tu, dia membasuh semua kan, memasak ke, menggunakan air permukaan. Seterusnya, kilang-kilang juga, industri memerlukan air untuk operasi kilang-kilang. Dan seterusnya, tanaman juga memerlukan air permukaan untuk kegunaan tanaman-tanaman tadi. Okey? Senang kan? Seterusnya, terdapat lebih kurang 150 lembangan sungai utama di Malaysia yang membekalkan sumber air mentah Malaysia. Okey? Lembangan sungai 150 lembangan sungai utama. Antaranya
Sungai Kelantan, Sungai Rajang, Sungai Pahang, Sungai Muda, Sungai Kinabatangan. Ini adalah antara contoh sungai-sungai yang membekalkan sumber air untuk kegunaan penduduk. Dan Tasik juga adalah sebagai salah satu sumber sumber untuk kegunaan penduduk. Tasik Banding, Tasik Kenyir, Tasik Bera dan juga Tasik Cenderuh. Itu antara contoh Tasik. Dan banyak lagi. Seterusnya kita teruskan ke tajuk yang seterusnya. Bila kita dah faham air permukaan tadi, banyak hari ni rakaman hari ni untuk tingkatan 1, tingkatan 2. Ni video yang keempat. So suara pun dah perik. Air bawah tanah pula. Apa yang anda perlu faham berkaitan dengan air bawah tanah? Air bawah tanah bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Kita tak nampak. Dan kita tak boleh nak setakat ambil cangkul sikit-sikit gali keluar terpancut air. Tak ada, bukan macam tu. Dia di bawah lapisan tanah yang agak dalam. Di bawah lapisan tanah yang agak dalam. Patut seterusnya. Malaysia mempunyai kira-kira 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang belum diterokai. Masih banyak sebenarnya air bawah tanah Malaysia yang belum diteroka. Dan mengikut kajian, hanya dua negeri sahaja yang peratusan menggunakan air bawah tanah ini lebih banyak. Iaitu pertama sekali negeri Selangor, yang kedua negeri Kelantan. Dua negeri ini banyak menggunakan air bawah tanah. Mereka mengeluarkan sedikit modal untuk pasang, dipanggil boring air itu. Nama bahasa biasa, boring air itu. Mesin alat tu. Di mana dia akan sedut, dia akan gali ke dalam lapisan tanah kita dan disedut menggunakan motor itu dan untuk kegunaan harian kita. Menggunakan air bawah tanah. Dua negeri. Selangor, Kelantan antara negeri yang banyak. Negeri lain tak ada. Macam saya berada kat Johor, saya tak jumpa lagi ada kawasan-kawasan rumah pasir gudang ni yang menggunakan boring air itu. Saya tak jumpa lagi. Tapi di Kelantan, kalau saya balik Kelantan, memang saya jumpa banyak rumah-rumah yang memang dah ada menggunakan boring air itu. So mereka menggunakan air bawah tanah. Hanya 3% air bawah tanah yang digunakan di Malaysia. Baru 3% tau. So air bawah tanah memang sangat banyak lagi. So ini adalah kejadiannya. Yang nampak di permukaan itu semua air permukaan, manakala air bawah tanah adalah air yang berada di bawah lapisan tanah itu. Masih banyak lagi. Yang kita nampak tu nampak macam dah banyak, tapi di bawah lapisan tanah masih lagi banyak. Gitu. Maklumat tambahan air bawah tanah adalah berkaitan dengan boring air. Kita cakap tadi, ramai bila saya mengajar dalam kelas, bila saya cerita pasal boring air, mereka tertanya macam mana rupanya. So saya tunjuklah sedikit gambar untuk anda nampak. Ini adalah di kawasan rumah-rumah yang menggunakan sistem boring air ini. Menggali air di bawah tanah kita untuk kegunaan di rumah. Ni contoh. Alat-alat boring air. Ni semua. Lebih kurang aja bendanya, tapi dia benda ni memerlukan kos. Kosnya agak tinggi juga sedikit, tapi sekali je lah. Sekali kos sajalah. Lepas tu dah boleh menggunakan air tanpa had lah. Air bawah tanah. Tak habis lah, biasanya lama penggunaannya. So ada 4 gambar. So ini adalah boring air. So harap anda nampak dengan jelas apa itu boring air untuk menarik air daripada bawah tanah. Seterusnya, saya dah menggunakan 14 minit. So saya teruskan ke punca krisis air di Malaysia. Krisis air yang ni kalau korang perasan, peperiksaan selalu keluar. Tingkatan 2, peperiksaan pertengahan tahun ini. Korang tahu kan kita buat peperiksaan secara online kan. Tingkatan 2 keluar soalan ini. Tingkatan 2 keluar soalan ini, ditanya punca krisis air dan kesan krisis air. So kalau anda tak belajar, tak diterangkan
naik tingkatan 2 nanti, keluar soalan berkaitan dengan krisis air, mampu ke anda jawab? Sebab tu saya harapkan PDPR kali ini anda betul-betul mendengar. Sebab tu kata kunci kita penting untuk isi kehadiran. Okey. So, saya tak bagi tahu lagi kata kunci pada muka korang. Okey. So, yang pertama, punca apa boleh menyebabkan berlakunya krisis air. Krisis air ni maksudnya, kalau biasanya kita buka paip, keluar air cantik je. Buka paip je keluar air. Buka paip je keluar air kan. Sampai satu ketika pernah berlaku kita kan. Beberapa tahun lepas. Kan. Di Pasir Gudang ini. Buka paip air tak keluar air. Rupanya kita dah dikenakan catuan air. Kenapa berlakunya catuan air? Tu krisis air lah. Kenapa boleh berlaku? Apa puncanya yang boleh menyebabkan kita buka paip tiba-tiba dah tak keluar air? Rupanya kita dah dicatu airnya. So, yang pertama adalah penebangan hutan di kawasan tadahan air. Hutan ditebang di kawasan tadahan air. Cikgu, apa kaitan cikgu? Hutan ni tebang apa kaitan dengan air kita? Okey. Kawasan tadahan air ini adalah di mana apabila berlakunya hujan turun dengan lebat, aliran hujan air mengalir tadi, dia akan terus ke sungai dan sungai itu terus mengalir ke kawasan tadahannya. Kawasan tadahan ni maksudnya tadahan yang akan digunakan untuk kegunaan penduduk. Kawasan tadahan ni mungkinlah empangan ataupun kawasan-kawasan tadahan yang besar untuk digunakan penduduk tempat lah. So, bila berlakunya penebangan hutan, hutan di kawasan itu ditebang, bila hujan turun, air hujan itu tidak mengalir seperti yang sepatutnya. Air hujan dah mengalir juga, tapi dia tak pergi ke sungai yang pergi ke kawasan empangan tadi. Dia pergi mengalir dan biar terhabis macam itu saja, membazir gitu saja. Menyebabkan di kawasan empangan ataupun kawasan tadahan tadi, tak menerima air yang cukup untuk kegunaan penduduk. Maka bila tak cukup air, maka terpaksalah berlakunya krisis air. Dicatu airnya. Okey, so itu yang pertama. Okey. Penerangannya. Hutan merupakan ekosistem yang penting untuk sumber bekalan air bersih. Penerokaan hutan secara meluas dalam kegiatan pembalakan dan pertanian menjadi punca hakisan tanah. Hakisan tanah berlaku disebabkan oleh penerokaan hutan tadi. Okey. Pemendapan dan hakisan cerun menjejaskan bekalan serta kualiti sumber air. Kalau ada air hujan turun, kena pada tanah, pun mengalir ke kawasan empangan, air yang mengalir itu sudah menjadi air yang tidak bersih. Dah bercampur dengan tanah-tanah, dah bercampur. Dia menjadi air yang dah tak bersih. Macam mana nak digunakan untuk penduduk? Okay, so itu adalah punca. So, penebangan hutan di kawasan tadahan air. Ni. Dia potong, dia tebang hutan, maka berlakulah masalah. Okay, penebangan hutan di kawasan biasa tak apa. Ni penebangan hutan di kawasan tadahan air. So, akan menyebabkan terganggunya perjalanan untuk penduduk, kegunaan penduduk. Okey, yang kedua, kita teruskan. Yang kedua, punca krisis air juga adalah disebabkan oleh fenomena cuaca. Cuaca apa? Okey, cuaca. Fenomena cuaca seperti kemarau dan El Nino merupakan salah satu punca berlakunya krisis air di Malaysia. Kemarau dan El Nino ini di mana sepatutnya waktu itu hujan, tapi hujan tak ada dan jadi kemarau. Jadi tak ada hujan. So, menyebabkan bilangan air, kadar air menjadi sedikit. So, bila dah macam berlaku di Pasir Gudang, dah lama tak hujan, maka kekurangan air. So, bila kekurangan air, macam mana nak menampung permintaan air daripada penduduk yang banyak? Berlakunya masalah, maka terpaksalah dicatu. Pada tahun 2016, berlaku fenomena El Nino menyebabkan kemarau panjang di seluruh semenanjung Malaysia. 2016 Okey. So, antara kesannya adalah penyusutan aras air di empangan Timah Tasuh Perlis dan empangan Tasik Merah Perak sehingga mencapai tahap kritikal. Banyak empangan masa itu mengalami tahap kritikal.
Dan masa itu jugalah kita di Pasir Gudang tu pun menerima catuan. 3 hari tak ada air, 1 hari ada air, menerima catuan. So itu adalah disebabkan oleh fenomena cuaca. Okay, ni. So disebabkan fenomena cuaca kemarau tadi, tanah-tanah juga dah mula kering. Okay, so tak ada air lah. So punca krisis air itu. Okay, seterusnya, pembuangan sampah. Buang sampah pun boleh buat krisis air ke? Okay, bukan buang sampah biasa. Kebanyakan sungai di Malaysia tercemar dengan sampah dan sisa industri. Buang sampah di sungai. Bila buang di sungai, maka sungai itu dah menjadi kotor. Industri, sisa industri tu, Kim-Kim, sungai Kim-Kim. Siapa kilang mana tak habis-habis pergi buang sisa toksik di sana, menyebabkan sungai tercemar. Bila sungai dah tercemar dengan sampah ataupun sisa toksik tadi, macam mana nak digunakan, nak dijadikan, nak ditarik untuk digunakan kepada penduduk? Kita dapat efek nanti. Okey, itu masalahnya. Okey, seterusnya, berdasarkan pemantauan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 473 sungai di seluruh negara didapati tercemar. Okey, sebelum saya teruskan, kata kunci kelima adalah kongsi. KONGSI. Okey, so bukan 229 daripada 473 ni. Betul kita nampak angka yang besar kan. Sebenarnya memang hampir majoriti sungai kita memang tercemar. Dan kita di Pasir Gudang ini pernah kan sehingga sekolah terpaksa ditutup disebabkan oleh termeluapnya bahan daripada sungai itu, menyebabkan gas apa entah, sampai ramai pelajar-pelajar yang terhidu, akan menyebabkan mereka pengsan, mereka muntah dalam keadaan sangat teruk. So bila dikaji-kaji, memang pencemaran itu berpunca daripada sungai yang telah dibuang sisa-sisa toksik ini. Okey, so pernah berlaku. Mungkin negara lain, negeri lain tak mengalami, tapi kita di Pasir Gudang dah rasa. Okey, bencana Kim-Kim, dipanggil bencana Kim-Kim masa tu. Sungai Kim-Kim itu memberikan bencana kepada kita semua. Masa tu belum ada COVID, kita semua dah kena pakai face mask. Siapa yang tak pakai face mask akan terhidu dan mungkin akan pengsan, mungkin ada yang muntah, ada yang katanya macam-macam lah. Tak salah, kadang-kadang berita ni pun ada yang kata kena sawan. Berita ni pun kita kena tapis juga sebab banyak sangat berita-berita yang melampau-lampau. Kadang-kadang benda tak berlaku sangat, melampau-lampau diceritakan. Okey, tapi kita kena berhati-hati. So kita dah mengalami benda ini. Okey, pembuangan sampah. Agak-agak kalau korang di offer air sungai ini nak diberikan ke rumah korang, disedut ke rumah korang untuk korang guna mandi, masak, nak tak? Memang tak nak sebab sungai ini kotor. Okey, so itu sebenarnya. Seterusnya, permintaan tinggi dalam sektor perindustrian. Perindustrian ini perkilangan. Kita di Pasir Gudang juga banyak kilang. So, krisis air boleh berlaku disebabkan kilang-kilang memerlukan penggunaan air yang sangat tinggi juga. Okey. Menjelang tahun 2020, permintaan air dalam sektor perindustrian akan terus meningkat. Kita dah 2021 dah lebih dah. Memang meningkat gila sekarang ni. Antara industri yang melibatkan banyak penggunaan air ialah industri pemprosesan makanan. Pemprosesan makanan memang memerlukan air banyak, nak basuh, nak buat itu, nak buat macam-macam lah. Penggunaan air yang sangat-sangat penting. Industri pembuatan dan penyaduran serta industri kimia, semua itu memerlukan air yang banyak. Ni kilang-kilang. Okey, memerlukan penggunaan air yang banyak. So bila mereka memerlukan air yang banyak, kalau air ada sedikit, memang akan berlakunya krisis air. Okey. Seterusnya, pencemaran baja kimia dan racun serangga. Okey. Penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan atau tidak mengikut piawaian dalam pertanian menyebabkan pencemaran sungai yang serius. Dia nak selamatkan tumbuhan. Okey, kalau kita tengok dulu kan, tumbuhan, kalau kita beli sayur sendiri pun, sayurnya tak cantik, akan ada sayur dimakan oleh ulat.
kan dimakan oleh serangga-serangga. Kita tengok pun, apa ni sayur ni? Sedangkan itu sayur yang terjaga daripada racun serangga. Sekarang ni, demi menjaga kecantikan pada sayur-sayur dan sebagainya, dia senang je sembuh dengan racun serangga. Zap. Lega dia kan. Sayurnya cantik, tak ada serangga datang. Bila hujan turun, ke mana? Hujan itu akan bergabung dengan racun-racun serangga itu, membawa bersama-sama mengalir ke sungai. Adakah sungai itu bersih? Sebab tu sekarang ni kalau kita mandi sungai, dulu orang zaman dulu mandi sungai sambil mandi minum air, tak ada masalah. Sekarang ni kalau sambil mandi sungai minum air, kalau selamat alhamdulillah. Kalau tak selamat masuk hospital. Bahaya sebab sungai sekarang ni sangat tercemar dengan pelbagai jenis bahan-bahan yang tak elok. Racunnya ada, bahan kimianya ada, sangat-sangat berbahaya. Okay. So itu adalah antara punca krisis air di Malaysia. Yang keenam, peningkatan populasi penduduk. Peningkatan populasi penduduk ini adalah penduduk semakin ramai. Macam Pasir Gudang kita, lepas perumahan tu naik, perumahan lain naik, perumahan lain naik, berapa ramai orang yang memerlukan sumber air. So bila ramai orang yang memerlukan air, maka akan berlakulah krisis air. Air tak mampu untuk menampung bilangan penduduk yang ramai. Pada tahun 2020, penduduk Malaysia dianggarkan berjumlah 35 juta orang. Kita dah belajar itu berkaitan dengan penduduk. Angkanya memang meningkat sekarang ni. Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap air. Air akan meningkat, penduduknya bertambah ramai. Maka bila ramai, takkan ada orang tak nak air. Dia orang memerlukan air untuk kehidupan mereka. Maka airnya tak cukup, berlakulah krisis air. Okey. Dan kesan krisis air saya akan sambung pada minggu hadapan. So dengan itu saya dah menggunakan 27 minit. Masya Allah, lamanya juga. Okey, so saya tak nak panjang-panjang. Saya tamatkan video hari ini dengan kata kunci keenam, iaitu kunci. K-U-N-C-I. Okey, so anda dah kumpul semua kata kunci, maka tunggu langkah seterusnya daripada saya, iaitu langkah untuk isi kehadiran. Masukkan semua kata kunci dan anda berjaya dapat kehadiran PDPR kita untuk minggu ini. So dengan itu saya akhiri video saya, rakaman saya hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.